Hello guys, Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Nama aku Saiful Amri dan korang boleh panggil aku Ri saja guys. So hari ni aku tak nak buat review pasal apa-apa jenis makanan ataupun nak pergi ke tempat-tempat yang sewaktu dengannya. Aku tak nak kesana kesini, kesana kesini, kesana kesini, kesana kesini. So aku hari ni aku just nak buat satu video tentang satu peristiwa yang paling bersejarah untuk umat Islam di seluruh dunia pada waktu dan ketika ini. So kalau korang yang tak tahu perkembangan arus semasa dunia, aku nak share lah sikit dekat korang apa yang terjadi baru-baru ni yang menggemparkan seluruh dunia. Jadi korang kena tunggu dan tengok channel ni sampai habis guys. So korang kena tunggu selepas intro ini. Okey. La taqta'unnal Konstantinia, kalian akan menguasai Konstantinopel. Orang kafir senyum mengejek Muhammad gila. Okey guys, hari ni aku nak cerita dekat korang tentang kota Konstantinopel, ataupun kalau dalam Islam kita panggil dia kota Konstantinia. So kalau korang yang tak kenal kota Konstantinia tu, ataupun yang famous lah kita panggil kota Konstantinopel, korang boleh pergi check dekat Google lah apa dia itu Konstantinopel. So hari ni aku nak cerita tentang salah satu monumen yang bersejarah lah untuk bagi kita lah, untuk umat Islam di dunia ini. Dan monumen ini juga menjadi monumen yang bersejarah untuk para-para agamawan lain selain daripada Islam lah. So aku nak cerita dekat korang, korang kenal tak apa itu Hagia Sophia? So kalau korang tak kenal Hagia Sophia, korang boleh pergi tanya Syekh Google lah. Ataupun dalam bahasa Turki, dia dipanggil Hagia Sophia. So kalau korang nak tahu, Hagia Sophia ini dia berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud dalam bahasa Melayu adalah hikmah suci. Dalam bahasa Latin pula dia digelar sebagai Santa Sofia, merupakan sebuah struktur bangunan muzium yang terletak di kota Istanbul. Dan bangunan ini sering dianggap sebagai sebuah bangunan yang teragung dan tercantik lah dekat dunia. So kalau korang boleh tengok, bangunan ni memang cantik gila-gila. Dia punya kubah yang besar gila tu. Tapi aku tak pergi lagi dekat Turki. InsyaAllah suatu hari nanti kalau aku pergi melancong dekat Turki guys, aku akan jejakkan kaki ke Hagia Sophia ini, ataupun Hagia Sophia. Kalau korang nak tahu, Hagia Sophia ni dahulunya sebelum dia dijadikan sebagai sebuah masjid, sebelum pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih, bangunan ni sebenarnya adalah salah sebuah gereja bagi kaum Kristian Ortodoks. Dan ia bertukar menjadi masjid pada pemerintahan kerajaan Uthmaniyah lah, di bawah pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. Dan tak silap aku lah, Sultan Muhammad Al-Fatih ni dia membeli gereja ni daripada orang situ lah. Selepas dia berjaya menawan kota Konstantinopel ni, dan dia berjaya mengambil alih, dan dia membeli Hagia Sophia ini dan merubahnya menjadi sebuah masjid. Hagia Sophia ni mula-mula ia dibina adalah pada tahun 532 dan sehingga 537 sebelum Masihi, di bawah arahan Maharaja Empayar Byzantine lah masa tu, iaitu Justinian, dan ia direka oleh dua orang arkitek yang bernama Isidore dan Anthemius. Dan Hagia Sophia ini menjadi salah sebuah gereja yang paling besar di Konstantinopel lah selama 1000 tahun guys. Pada 1453, selepas kejatuhan Konstantinopel kepada Empayar Kerajaan Uthmaniyah, Sultan Muhammad Al-Fatih telah menukar gereja Ortodoks ni menjadi salah sebuah masjid. Dan kalau korang tengok sekarang ni, kalau korang search dekat Google, korang tengok dalam Masjid Hagia Sophia itu, dia orang telah ubah semualah.
daripada unsur-unsur Kristian itu kepada Islami lah. Tapi masih ada lagi unsur-unsur Kristian di dalam masjid tu. Korang boleh tengok dekat Google lah. So kalau korang yang dah pergi ke Turki, korang yang dah tengok Hagia Sophia ni, mesti korang tahu apa yang ada dekat dalam tu. Sebab aku tak pernah pergi lagi, aku just search dekat Google je. So aku tengok dekat artikel ni, Hagia Sophia mempunyai satu kubah yang besar dekat tengah. Diameter kubah dia adalah 31.87 meter dan tinggi daripada lantai ke kubah adalah 55.60 meter. Yang terletak di singgah kubah ni, dia disokong oleh 4 tiang. Kubah yang besar tu, lepas tu dia ada 4 tiang yang besar. Dan dinding dia dilitupi dengan batu marmar, mozaik dan juga emas, guys. Dan sehinggalah pada tahun 1934, selepas kejatuhan Empayar Uthmaniyah, ianya dipimpin oleh seorang tokoh yang paling famous lah dekat kalangan rakyat Turki ni. Sampai ke sekarang pun dia orang masih mengagung-agungkan lah dia orang punya tokoh ni, iaitu bapa pemodenan Turki, yang kalau yang dah kenal tu kenal lah, iaitu Kemal Atatürk, guys. So Kemal Atatürk ni ia telah mengubah negara Turki ni daripada pemerintahan khalifah menjadi sebuah negara yang republik lah. So negara Turki ni dia menjadi salah sebuah negara yang mengamalkan sistem sekular, dan Masjid Hagia Sophia ini dia telah ubah menjadi sebuah muzium. Sehinggalah pada tahun 2020, Masjid Hagia Sophia ini dia diubah kembali menjadi masjid, dan ianya telah diubah oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan, ataupun yang lebih kita kenali dengan panggilan Erdogan lah, dekat seluruh dunia ni. So Erdogan ni dia telah berjaya membatalkan keputusan Majlis Menteri yang bertarikh pada 24 November 1934 mengenai pertukaran Hagia Sophia daripada sebuah masjid ke sebuah muzium. Pencetus utama dalam langkah menukarkan Hagia Sophia ini daripada masjid daripada muzium kepada masjid kembali adalah Presiden Turki lah pada hari ini, Erdogan. Dan Erdogan mengatakan penukaran Hagia Sophia ini daripada masjid ke muzium adalah satu kesilapan yang paling besar lah. Dan sudah tiba masanya binaan yang menjadi mercutan di Istanbul ni diubah semula menjadi sebuah masjid. Katanya Hagia Sophia ini tidak akan dijadikan muzium dan status ni akan ditukar, dan kita akan mula mengenali ianya adalah sebuah masjid. Dan sesiapa yang datang ke Hagia Sophia ini, tidak kira mana-mana kaum atau mana-mana agama, diorang boleh dibenarkan melawat masjid ini. Dan Hagia Sophia ini kalau ikut sejarah, ia ditukar menjadi masjid pada 1453 di bawah pemerintahan Empayar Uthmaniyah yang telah berjaya menawan Istanbul pada masa itu, atau lebih kita kenali sebagai Konstantinopel lah. Dan Hagia Sophia ini dia berfungsi sebagai sebuah masjid kira-kira 500 tahun sebagai tempat ibadat untuk orang yang beragama Islam. Dan ia menjadi model kepada masjid-masjid yang lain lah dekat kota tu, terutamanya Masjid Sultan Ahmad, iaitu Masjid Biru, Masjid Sulaimani dan Masjid Rustem Pasha. Dan kebanggaan Kristian Ortodoks dengan kemegahan gereja yang paling besar tu berakhir dengan kejatuhan Konstantin setelah berjaya Uthmaniyah menawan kota itu. Dan apabila Sultan Mehmed II menguasai tempat itu, ia kemudian ditukar daripada Konstantinopel menjadi Istanbul pada 1453. Baginda mengetuai solat Jumaat yang pertama di situ dan mengarahkan bangunan itu diubah suai menjadi masjid. Arkitek terkenal masa tu namanya adalah Mimas Sinan, diberi tanggungjawab memelihara bangunan tu, dan Sinan mereka bentuk dan memasang menara lambang masjid di luar selain mihrab dan mimbar di dalam. So kalau korang tengok pada hari ni,
ada 4 menara dekat Kubah tu. Dulu pada pemerintahan Kristian Ortodoks 4 menara tu belum ada. Selepas pemerintahan Uthmaniyah, mereka berjaya menawan kota Konstantinopel itu, dan mereka telah mengubah Hagia Sophia inilah. Dia orang meletak menara mihrab dan mimbar lah dekat dalam tu. Hagia Sophia ini daripada sebuah muzium, dan macam mana dia orang boleh mengubah dia kembali menjadi salah sebuah masjid adalah daripada keputusan Mahkamah Turki itu sendiri dengan sokongan daripada kerajaan AKP. AKP ni adalah parti lah dekat Turki sana di bawah pimpinan Erdogan ni, dan ia mengundang pelbagai reaksi lah daripada kuasa-kuasa barat, terutamanya negara jiran lah, yang kalau korang kenal sekarang ni dia dipanggil Greece. Kalau dulu negara ni tak silap aku dipanggil Greek ataupun Yunani lah dalam bahasa kita ni. Lepas tu aku ada tengok lah salah satu video daripada Ustaz Badli Shah, tak silap aku, daripada Ustaz Badli Shah Alauddin. Aku tengok dekat satu video dia ni, dia ada menceritakan lah tentang pertukaran Hagia Sophia ini menjadi sebuah masjid adalah salah satu tanda dekatnya kita dengan kiamat lah. So aku ada baca lah satu hadis, tak silap aku tak jumpa hadis tu. Aku tengah cari, aku tak jumpa, tapi aku ada terbaca lah itu. Tak silap aku akan ada 70,000 daripada kaum Nabi Ishak, daripada keturunan Nabi Ishak lah, yang akan datang kembali, menaikkan kembali lah agama Islam dekat Turki ni tanpa apa-apa peperangan, just laung dengan kalimah Allahu Akbar, la ilaha illallah saja. So Ustaz Badli Shah Alauddin ni dia adalah bercakap tentang tu. Dan kalau korang boleh tengok sekarang dengan perbandingan 10 tahun yang lepas, kalau korang tengok 10 tahun yang lepas, Turki ni dia tak famous mana lah dekat mata dunia. Aku pun masa tu Turki, okay, macam tu je. Tapi sekarang ni kalau kita cakap pasal Turki, memang tempat yang orang nak pergi lah dekat sana. Macam aku adalah atlet memanah. So kalau pemanah ni, dia orang suka pakai busur buatan Turki. Nama busur tu adalah Turkish bow. Bila kita pegang, dia boleh grip dengan kuat tau. So itu adalah kelebihan lah untuk Turkish bow. Kalau tak silap aku, apa yang aku belajar, Turkish bow ni, busur buatan Turkish ni, dia mirip daripada busur sahabat Nabi, iaitu busur Saidina Abi Waqqas, tak silap aku. Tapi tak tahulah, kalau aku silap, aku mohon maaf lah. Aku rasa apa yang aku belajar tu, itulah yang aku dapat aku cerita kat korang. Kalau ada salah, korang boleh komen dekat bawah dan perbetulkan balik lah. So kalau korang tengok sekarang ni, Turki juga menjadi sebuah negara yang orang kata yang maju dari segi ekonomi dia. Tak silap aku, dia merupakan negara ketiga daripada segi ekonomi dan ketenteraan dia. Kalau korang tengok, dia orang punya tempat pembuatan senjata. Sebab masa tu aku ada tengok satu video dia, Tun Dr. Mahathir masa tu dia menjadi Perdana Menteri. Dia orang rombongan daripada Malaysia ni telah pergi ke Turki dan melawat tempat pembuatan senjata lah dekat sana. So aku ada dapat tengok lah, ada jet pejuang apa semua. Aku tengok apa gila Turki sekarang ni. Aku tumpang bangga lah sebab negara Islam yang boleh, orang kata, yang duduk di ranking yang paling top lah dekat dunia ni. Jadi kalau korang tengok hadis-hadis Nabi 1400 tahun yang lepas, sekarang ni dah terjadi, satu persatu dah terjadi. Ada yang belum terjadi lagi dan ada yang dah terjadi. So apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad tu memang betul-betul terjadi lah guys. Maknanya hadis Nabi tu adalah, apa yang Nabi cakap tu adalah benar, dan ia adalah daripada Allah sendiri yang memberitahu.
dan Nabi menyampaikan kepada kita semua lah guys. So hari ni aku just nak cerita pasal Hagia Sophia tu je lah, macam mana dia boleh berjaya kembali menjadi sebuah masjid atas usaha daripada Presiden Turki sendiri, iaitu Recep Tayyip Erdogan. So aku harap masjid ni kekal lah untuk selama-lamanya. Dan tak lupa juga aku nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua yang menonton aku punya channel ni. Nanti akan ada sambungan di Hari Raya Aidiladha. Aku akan buat satu video. Mungkin dalam masa beberapa hari lagi aku akan post lah video tu. Dan aku rasa cukup sampai sini dulu aku punya bebel ni. Aku harap korang tak bosan lah tengok video aku ni. Hari ni aku tak buat review pasal makanan. Aku tak pergi ke tempat ni tempat tu. Aku je duduk kat dalam bilik dan cerita dekat korang. Sebab tak ramai yang tahu. Aku pernah bercakap dengan seseorang ni. Aku ada tanyalah, kau tahu tak pasal Hagia Sophia ni, dia dah berubah menjadi masjid daripada muzium. Lepas tu Hagia Sophia tu apa? Aku ingatkan perempuan. Lah, dia ada orang yang tak tahu pasal Hagia Sophia ni. So dengan penceritaan aku ni, ada yang tak tahu tu boleh tahulah. Sebab ini adalah salah satu monumen yang paling bersejarah lah untuk kita sebagai umat Islam kan. So sampai sini dulu aku punya video kali ni. Dan sekali lagi aku ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh umat Islam yang tengah tengok aku punya channel ni. Semoga kita berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.